اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa kabar dan selamat petang sedang penonton tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini tuan-tuan.
kita dapat bersama-sama berkumpul, kita dapat bersama-sama di petang-petang hari ni tuan-tuan. Waktu-waktu yang sangat-sangat menduga kita, kan, mata kita, yang kita dapat bersama-sama, orang kata berkumpul seketika lebih kurang dalam 1 jam insya-Allah pada petang ini tuan-tuan, di dalam segmen Sembang Tajwid Santai Tapi Sampai. InsyaAllah pada petang ini kita akan membahaskan berkenaan tentang sifat huruf. Okey, sifat huruf bab makhraj kita akan masukkan sekali, dan kemudian kita akan bahas sifat yang terdapat. Okey, sifat yang terdapat pada huruf yang kita bahaskan. Maknanya satu hari satu huruf, satu hari satu huruf. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan ada 29 segmen lah nanti. Berkenaan dengan sifat ni nanti, sebab satu huruf demi satu huruf kita nak bahaskan. Okey, supaya ianya sedikit sebanyak dapat membantu sidang penonton, tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah, agar sedikit sebanyak dapat menguasai dan seterusnya dapat melafazkan, dapat menyebut huruf itu dengan sempurna. Tak dapat 100%, paling-paling tidak dapat lebih kurang dalam 80%, 85% pun dah cukup, alhamdulillah tuan-tuan. Okey, ada yang hurufnya cekik huruf lah, ada yang telan huruf lah, ada yang macam-macam lah. Insya-Allah kita akan bahaskan. Orang kata dalam bicara santai tapi sampai, insya-Allah. Baik. Okey, izinkan saya berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran di ruangan komen pada petang ini, insya-Allah. Baik, Puan Ramlah Mak Lazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Kemin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Cikgu Salma, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan Siti Rokaya Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda, Puan Siti Hamsyah Saleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zainab Mahmud, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azura Wahab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Puan Wan Rohaiza, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zanariah Yaakob, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asmi Lamil, waalaikumsalam. Puan Siti Azana, dengan izin Allah, alhamdulillah bersama lagi dalam Sembang Tajwid petang ini, insya-Allah. Puan Khasih Khadijah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allahumma amin. Puan Siti Azana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan doanya semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan jagaannya, amin ya rabbal alamin. Puan Rohida Abdul Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Puan Nurima Abdul Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jah Husain, Encik Kepuan ni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya confused. Kita takut tersalah gelarannya nanti. Nanti boleh kita ulah sama ada encik atau perempuan, insya-Allah. Baik, Puan Rohyati Osman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sharing, terima kasih kepada anda yang sudi share live pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai yang beroleh manfaat pada petang ini, insya-Allah. Baik, Puan Rohida Abdul Rahman, alhamdulillah sihat Ustaz, alhamdulillah. Baik, dan sharing, terima kasih Jah Husain. Baik, Puan Siti Hamsyah Saleh, Syah Alam crystal clear walaupun hujan, alhamdulillah. Baik, burung merpati terbang sekawan, hinggap seekor di tengah laman, rakaman yang rosak satu ujian, insya-Allah akan ada lain kesempatan. Allahu Akbar. Jangan diceritalah pasal rakaman tu, saya rasa kecewa, sebab tak tahu di mana kesilapan saya, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi jangan diceritalah tentang rakaman dalam bengkel suratul Fatihah tu. Saya memang rasa sangat kecewa. Saya sangat kecewa sebab rakam tapi tak boleh playback. Jadi saya rasa macam tak tahulah, saya send ke email, saya buka ikut handphone pun tak boleh, buka dekat laptop satu lagi pun tak boleh. Allahu Akbar. Tak tahulah di mana kesilapan ni, di mana kesalahannya. Allahu Akbar. Janganlah Hayacu. Okey. Okey, insya-Allah. Tengah Cik Ilham ni nak balas pantun ni. Baik, Mak Ros, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Puan Khasih Khadijah, jazakallahu khairan Ustaz, insya-Allah. Baik. Puan Siti Zawiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai tapi sampai, insya-Allah. Baik, Puan Fatimah Saad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga. Nak hujan Ustaz, dah gelap. Dekat mana tu Puan Fatimah Saad? Baik, Puan Nuran Murni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Ahmad Nazri Yaakob, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dalam kesihatan dan juga keselamatan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan Encik Ahmad Nazri juga beroleh dengan apa yang didoakan. Puan Nazirah Rahra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan Silawati Yahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sembang Tajwid, alhamdulillah, insya-Allah dapat bersama pada petang ini. Baik, tuan-tuan dan penonton yang dimuliakan Allah. Baik, okey. Tengah mikir cak gila nak bala bantu.
Kita tak sempat nak karang lah. Sebab tadi lepas habis live pagi tadi bertahsin qiraah tu, saya duduk depan laptop ni, saya termenung apa dekat mana kesilapan ni kan. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan adalah tu hikmah je tu, insyaAllah. Baik, Puan Fatimah Sa'ad dahsyat, terima kasih. Baik, tuan-tuan puan sedang penonton yang dimuliakan Allah, bagi memberkati pertemuan kita pada petang ini tuan-tuan puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan ia dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli hajatina bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan sedang menonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai bacaan surah Al-Fatihah bagi memulakan pertemuan kita pada petang ini insya-Allah. Lebih kurang sekitar 1 jam je tuan-tuan puan insya-Allah. Okey. Secara ringkas tetapi padat, santai tetapi sampai insya-Allah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zainab Sa'ad, Puan Fatimah Sa'ad, kalau Ustaz KL Ustaz dah hujan, minta boleh bersama belajar dengan Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Puan Jamaliah Uthman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan puan sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak jumpa lah, tak dapat ilham nak balas pantun. Orang dah jual, kita tak dapat nak beli. Rasa galat. Okey, baik tuan-tuan puan. Okay, petang ni insya-Allah kita akan bahas sifat pada huruf ba. Huruf ba, tuan-tuan puan. Insya-Allah. Okay, pada petang ini kita akan bahas makhraj, kita akan bahas sifat pada huruf ba. Pada huruf ba. Makhraj kita tahu. Makhraj iaitu dua bibir. Okey, makhrajnya dua bibir yang dirapatkan di saat kita nak sebut ba. Hurufnya begitu tuan-tuan. Okey, makhraj kita tahu. Baik. F5. Okey, baik, makhraj huruf ba. Makhraj huruf ba kita sedia maklum. Okey. Makhraj huruf ba, dua bibir dirapatkan. Tuan-tuan, ini makhraj huruf ba. Okey. Ada yang sebut huruf ba tak rapat bibir. Kalau ada, cuba sebut huruf ba tanpa rapatkan dua bibir. Cuba. Okey, boleh tak? Agak-agak boleh ke tidak? Cuba. Sebut huruf ba tanpa merapatkan dua bibir. Agak-agak bunyi huruf apa? Okey, sampai-sampai tu saya yakin semuanya tengah cuba kan nak merapatkan huruf ba. Okey, menyebut huruf ba tanpa merapatkan dua bibir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rofisyah. Baik, alhamdulillah. Okey, boleh tuan-tuan puan? Tak boleh kan? Jadi itulah dia makhraj. Di mana? Rumah. Okey, kalau Syah Lampung Golap hujan dah nak turun ni, kita kat Senai, alhamdulillah panas. Tak bunyi langsung. Nak sebut huruf ba tanpa rapat bibir. Kalau ada pun gitu je lah, sebab dua bibir tak rapatkan. Okey, so di situlah makhraj huruf ba, dua bibir yang dirapatkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ima Yaakob. Okey, Wan Nur Mahman, alhamdulillah petang ni dapat bersama. Baik, huruf ba. Halo Ustaz, jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Ba. Okey, baik. Apa sifat yang ada pada huruf ba? Sikit sifat yang pertama. Kita tulis dulu sifat yang pertama. Ini huruf ba. Okey, boleh buat catatan. Okey, baik. Huruf ba, sifat yang pertama iaitu jahrun. Okey, jah. Ataupun kalau jawinya jim ha ra. Okey, dalam bahasa Arab jahrun. Tak boleh sebut kan? Okey, baik. Kita pergi terus pada sifat. Nanti kita bahaskan satu-satu. Okey, tentang sifat. Yang kedua, syiddah. Okey, syiddah. Shin dal. Okey, syiddah.
Okey, ni yang kedua. Rumah huruf ba 2 bibir yang dapatkan. Baik, terima kasih yang bagi yang menulis nota. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Sifatnya adalah huruf sifat istifal. Istifal. Kalau bahasa Arabnya istifal gitu. Okey. Istifal. Okey. Kemudian yang keempat, okey, sifat yang keempat adalah istifal, isti'la, infitah. 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 Okey. Nun infitah. Gitu. Okey, infitah. Yang kelima, baik, yang kelima idlaq. Okey, idlaq. Kalau dalam Arabnya idlaq gitu. Baik, idlaq. Okey. Ikan dia balik bawah ni infitah. Saya tolonglah infitah, istifal, right, istifal. Okey, dan yang keenam sifat tunggal baginya qalqalah. Qalah. Okey. Qalqalah. Tu tuan-tuan. Maklum sajalah tulis dekat sini kan. Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zainab Ansir. Okey, Ustaz live dari mana? Senai Johor. Puan Jamaliah Uthman. Senai Johor. Okey, mana maunya Ustaz nak keluar bunyi. Kak Imar sihat dah? Katanya demam. Lepas bengkel pemakasaan suratul Fatihah demam katanya. Okey, baik. Puan Jamaliah Uthman, saya bersiaran dari Senai Johor. Puan Siti Azana dengan doanya, ya Allah berikan kefahaman, kelancaran, kefasihan menyebut makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat hurufnya kepada kami ya Allah, dan berilah kefahaman untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Puan Zainal Ansir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mudah-mudahan kita berada dalam jagaan Allah. Puan Siti Zawiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Puan Zainal Ansir kata maaf lambat masuk ke lah. Tak lambat masuk. Baru ni, baru muda. Baik, 6 sifat. Okey. So, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rohiza Iza. Baik, tuan-tuan puan saya nak peruntuk dan mulakan Allah. Okey, so huruf ba dia ada 6 sifat. Baik, alhamdulillah 40 mantai memandang betul ni. Subhanallah, tabarakallah. Ramai dah ni. Okey. Huruf ba makhraj ni 2 bibir dirapatkan. Ba. Okey, manakala sifat dia ada 6 sifat tuan-tuan puan. 6 sifat. Jahrun, syiddah, istifal, infitah, idlaq dan juga qalqalah. Bolehlah Ustaz, dah perlu makan ubat insya-Allah. Mudah-mudahan sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nik Rubiah, Nik Mahmud, apa khabar? Harap terkhabar sihat tak petang ni. Okey, baik, alhamdulillah dan sharing. Terima kasih Puan Siti Zawiyah Razwan. Insya-Allah mudah-mudahan ramai lagi yang dapat manfaat kita pada petang ini insya-Allah. Okey. Right, baik. Ada 6 sifat. Okey, ada 6 sifat. Jahrun, syiddah, okey, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Baik, kita pergi idlaq dulu. Idlaq ni apa tuan-tuan? Okey, idlaq ni adalah lancar sebutan. Okey, idlaq. Idlaq maksudnya lancar sebutan. Okey, yang mana huruf ini bila mana kita nak sebut dia lancar sebutan. Idlaq. Lancar sebutan. Ba. Okey. So, dari segi sudut sifat dia yang berlawanan ini, idlaq lawannya ismat. Idlaq lawannya ismat. Ismat tersekat sebutan. Idlaq lancar sebutan. Yang mana huruf-huruf ini keluarnya daripada tepi lidah. Okey, daripada pinggir tepi lidah. Dan juga suara huruf itu pun keluar daripada pinggir bibir. Maknanya huruf ba, contoh huruf ba. Ba, lancar sebutannya. Ba. Ab. Okey. Cuma bila qalqalah ni nanti dia ada dia punya lantunan dia. Lantunan mengikut pada kadarnya. Okey, qalqalah ni kita akan bahas last sekali. Sebab apa? Qalqalah ni dia ada beberapa tahap. Baik. Kemudian, okey, kita pergi pada istifal. Istifal tak perlu kita nak bahas. Sebab apa? Istifal ni automatik kita akan faham, iaitu huruf ba ni dia tipis. Istifal ni tipis. Nak bagi mudah faham, istifal ni lawan ni isti'la.
iaitu isti'la terangkat pangkal lidah, istifal merendah lidah. Di saat kita sebut huruf ba, lidah kita mendatar dekat bawah. Ba, okey, berbanding dengan huruf isti'la terangkat lidah, sa. Lidah kita terangkat, pangkal lidah tu terangkat. Baik, infitah. Okey, infitah dia apa tu tuan-puan? Okey, infitah ni dia renggang, makna terbuka. Okey, dia terbuka, infitah. Ba, makna lidah tu tidak memenuhi ruang mulut. Berbanding dengan huruf-huruf itbaq. Kalau huruf itbaq, pa, za. Huruf itbaq ni dia ada 4 dia. Huruf ta, za, sad, dad. Jadi huruf infitah ni dia terbuka lah. Ba, lidah kita tu tidak terangkat. Sebab itu bila ada isti'la, bila kata huruf tu huruf isti'la, akan ada sifat itbaq, iaitu sifat itbaq yang berlawanan bagi sifat infitah. Infitah ni dia senang kata lidah kita, kedudukan ruang rongga mulut kita tu dia terbuka. Infitah, terbuka. Daripada kata dasar fataha, buka. Infitah ni dia terbuka. Ba, ta, tha. Ruang lidah tu dia terbuka. Dia tak macam itbaq. Kalau itbaq, sa, si. Begitu. Baik. Jadi 1, 2, 3. Okey. Kemudian syiddah. Ni dia. Kenapa saya ambil yang ni dulu? Sebab kita nak bagi faham. Yang kita nak faham huruf ba, yang pertama dia tipis, dia bukan huruf tebal. Okey, jangan bismillah. Tu tak nak, tak apa cantik, tak apa kemas. Tak apa kemas. Bara, dia jadi tak apa kemas. Dia ba, dia istifal, infitah, izlaq. Izlaq ni dia lancar sebutan tu lah. Infitah, istifal ni dia tipis. Ba. Ni nak bagi mudah faham tu. Okey, terbuka ruang langit kita tu. Ba. Kalau macam huruf sad kan, bila kita tu, kalau macam infitah ni kan sa. Tu dia. Okey, ketebalan dia itu pada sifat itbaq. Baik, kita pergi pada jahrun. Okey, huruf ba. Jahrun maksudnya apa? Jahrun ni tersekat kita punya udara ataupun nafas. Tersekat nafas, jahrun. Tu tuan-puan. Tersekat nafas. Mula-mula memang kita jahrun ni apa ya? Syiddah ni apa ya? Istifal ni apa ya? Infitah ni apa ya? Tapi sebab kita ada 29 huruf hijaiyah, maka 29 huruf hijaiyah, maka kita akan bersegmen setiap petang insya-Allah sekiranya tidak ada apa melintang. Mami mau baca. Okey, dah. Gimana ke Allah boleh nak ni. Alright, okey, baik. Okey. Mengadu nasib. Dia mengadu nasib. Okey, baik. Alright, jahrun. Jahrun ni maksudnya apa tuan-tuan? Jahrun ni bermaksud tertahan nafas. Dia lawan kepada sifat hams. Sifat hams. Jahrun lawannya hams, tuan-tuan. Hams ni terlepas nafas. Ha, kha. Ini terlepas nafas, tuan-tuan. Ini huruf-huruf yang terlepas nafas. Tapi kalau ba, tidak. Ba. Nafas kita itu tidak akan terasa saat kita meletakkan tapak tangan kita. Ba. Tak terasa anginnya itu, tuan-tuan. Sebab itu bila ada huruf yang bersifat jahrun ini, okey, kebiasaannya dia adalah huruf-huruf yang bukan huruf yang berangin. Macam huruf ha berangin, kha berangin, tuan-tuan. Okey, lagi apa huruf apa lagi? Fa, ha, tha. Tu huruf-huruf bersifat hams. Huruf-huruf bersifat hams, dia punya singkatan dia fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf yang bersifat hams. Selain daripada huruf-huruf ini adalah huruf jar, termasuklah huruf ba yang hari ini yang kita bahaskan, yang kita kupas, yang kita rungkai, yang kita kongsikan kefahaman agar semuanya beroleh kefahaman, agar semuanya beroleh manfaat bersama, supaya tidak lagi berlaku sebutan huruf ba ditebalkan. Ba ataupun huruf ba tu jadi ringan, ba tu jadi leweh. Wes nampak tak? Bis dia vi dia jadi vi. Tak apa nak cantik, tak apa nak jadi huruf ba tu, tak berapa nak kemas dan tidak berapa nak sempurna sebutan huruf ba. Sebab tu huruf ba, bi,
bu. Ba, bi, bu. Baik. Okey. Ba, bi, bu, bismillah. Nampak tak? Alhamdulillahi Rabbi. Tu dia. Baik. Okey, baik tuan-tuan puan sedang penonton dan memulakan Allah. Baik, selesai huruf selesai sifat syiddah, sifat jahrun. Okey, huruf jahrun. Okey, qalqalah ni kita akan bahas last sekali sebab ia adalah sifat yang mendatang. Sifat mendatang iaitu bila mana huruf ba ini berada dalam keadaan mati. Tutup pintu, duduk sini. Duduk belakang sini. Duduk belakang sini. Tak boleh tengah live, boleh nak nulis. Duduk di situ. Alright, baik tuan-tuan puan. Okey, sebab huruf ba adalah bila mana qalqalah ni adalah sifat yang mendatang. Dia akan datang sekiranya mana? Dia akan datang sekiranya huruf ba itu mati. Ba itu berada dalam keadaan sukun. Kalau bahasa sopan sikit, bahasa sopan sukun. Kalau kasar sikit mati. Tapi yang mati tu lagi mudah faham. Okey, baik, maaf Ustaz, keluar kejap. Ada ni. Okey, tak apa, tak menjadi masalah. Alright, baik. Jahrun. Ingat jahrun adalah huruf, adalah maksud jahrun tertahan nafas. Itu contoh. Okey, ba, bi, bu. Maksudnya ba, bi, bu. Kalau itu dia akan tukar pula sifat yang kedua. Sifat kedua ni iaitu syiddah. Syiddah maksudnya tertahan suara. Ni dia suara. Bi. Sungguh pun ianya bersifat syiddah. Okey, sungguh pun dia bersifat idlaq. Makna lancar dari segi sebutan. Namun jangan ditinggalkan sifat syiddah ni. Tuan-tuan puan. Okey, jangan ditinggalkan sifat syiddah ni. Memang dia bersifat idlaq, lancar sebutan. Tetapi ingat dia ada sifat syiddah, iaitu tertahan suara. Bila dia suara nak pergi tu, okey, suara yang nak pergi tu dia tertahan, dia ba. Nampak tak? Tapi bila dah lepas dia jadi idlaq. Tu dia punya synchronize dia. Baik tuan-tuan puan, itu dia punya hubung kait dia. Ba. Bila nak lepas dia ada tertahan syiddah. Ba. Bila kita matikan lagi nampak ab. Maknanya berlakunya syiddah di saat mana qalqalah itu juga berlaku. Ab, tertahan suara. Dan secara keseluruhannya tuan-tuan puan, muslimin muslimat dia dimulakan Allah, huruf ba ini adalah huruf yang nipis, bukan huruf yang tebal secara keseluruhannya. Sebab itu bila mana kita menyebut huruf ba di dalam mana-mana ayat, di dalam mana-mana kalimah yang kita baca, iaitu dalam Al-Quran yang kita baca, dia tetap ba, bi, bu. Dia tak akan jadi ba, bi, bu. Tidak akan jadi sama sekali. Tuan-tuan puan. Dia tak akan jadi tebal. Sebab tu bismillah kita kemaskan dia. Isti'adzah. A'udzu billahi bismillah bismillah. Dia tak jadi bismillah, dia tak jadi tebal. Kerana datangnya sifat istifal ni tadi. Okey, datangnya sifat istifal, infitah ni tadi. Inilah yang menyebabkan ni infitah dengan istifal ni ianya tipis. Kalau kata di sini sifatnya isti'la, di sini sifatnya itbaq, maka huruf itu memang huruf yang tebal. Nampak? Mana-mana huruf yang berciri, yang bersifat istifal dan juga infitah, ia adalah huruf yang nipis. Sungguh pun pada huruf ghin, pada huruf kha, pada huruf qaf, dia bersifat isti'la, tetapi tidak mempunyai sifat itbaq. Yang itu kita akan bahas nanti. Masih pelik kan bila kata macam saya cakap tadi, istifal, bila kata huruf di sini isti'la, bila di sini itbaq, maka huruf itu adalah huruf yang tebal. Tetapi kan huruf isti'la ada 7, itbaq ada 4 aja. Itbaq ada huruf isti'la ada pada itbaq, tetapi ada 3 huruf tidak ada pada sifat itbaq. Sebab tu kita nak bermain dengan sifat huruf ni supaya apa? Supaya tidak berlakunya kecelaruan dan juga kecacatan semasa kita
membaca Al-Quran. Okey. Dari segi sudut sebutan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sedang penonton dan dimulakan Allah dapat kuasai makhraj dia. Tetapi kita nak sempurnakan lagi satu hak, iaitu ciri-ciri dia, sifat dia ni. Itu dia tuan-tuan dan puan. Okey, baik, alhamdulillah Puan Syakira Ismail. Mai jemput sebelah saya, ada tempat lagi. Okay, insya-Allah dah macam duduk dalam kelas dah pula kita ya. Alright, baik tuan-tuan. Untuk 5 sifat lazimah, jahrun, syiddah, istifal, infitah, idlaq untuk huruf ba, ada apa-apa soalan sebelum saya bahaskan pada qalqalah? Sebab kita nak fahamkan pula pada sifat qalqalah yang mempunyai 4 tahap keseluruhannya. Sedang penonton tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Okey. Okey, baik. Dia ada 4 tahap ataupun 4 kadar pada hukum qalqalah bagi huruf ba. Ini kita fokus hari ni huruf ba je, kita tak masuk huruf lain tu. Okey, sekiranya ada soalan, okey, sila nyatakan di ruangan komen. Okey, sila nyatakan di ruangan komen, insya-Allah saya akan jawab persoalan itu ke bawah. Okey. Sekiranya tidak ada, kita akan terus kepada qalqalah. Sebab kita tak lama segmen kita pada petang ini tuan-tuan. 1 jam lebih kurang. Okey, alright. Okey, baik tuan-tuan puan. Sekiranya tidak ada soalan, saya akan padam. Harap-harap semuanya telah pun. Tak boleh letak je bawah. Okey, tutup. Okey, baik. Dan penonton tuan-tuan puan muslimin muslimat, alhamdulillah 50 mantu yang memandang petang ni. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih kepada syarah-syarah. Terima kasih juga kepada anda sedang penonton yang sudi bersama dengan saya pada petang ini dalam sembang tajwid. Dalam segmen sembang tajwid pada petang ini, insya-Allah mudah-mudahan okey, kita beroleh manfaatnya bersama. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah khususnya kepada huruf ba, tuan-tuan. Okey, khususnya kepada huruf ba sahaja. Sebab kita bahaskan tentang sifat dia, supaya tidak berlaku lagi dah keceleruan, tidak berlaku lagi dah kesilapan saat kita melantunkan, saat kita melafazkan huruf ba baris atas, ba baris bawah, ba baris depan. Tidak ada lagi dah berlaku kesilapan itu. Okey, baik, insya-Allah. Ada 29 huruf, 29 lah kita akan bahas bersama insya-Allah. Okey, baik. Okey, jahrun iaitu tertahan nafas, syiddah tertahan suara, istifal merendah lidah, infitah terbuka ruang lidah, idlaq lancar sebutan, qalqalah pantulan. Ustaz, ba baris kasrah kena tarik senyuman ke atau senyuman ke untuk dapat lantunan yang tepat? Okey, ini yang kita nak masuk kejap lagi, qalqalah ni, lantunan. Kenapa ba termasuk dalam sifat isti'la? Ba tak termasuk dalam sifat isti'la di istifal. Kak Ima, isti'la tu. Ba tak termasuk. Ba tak termasuk dalam sifat isti'la. Kenapa ba tak termasuk dalam ba termasuk ke tak termasuk? Kalau ba termasuk dalam sifat isti'la, tak apa tepat tu. Sebab ba bukan bersifat isti'la, ba bersifat istifal. Ba bersifat istifal. Ba kita sebut dia pun kita tak sebut ba. Tu kita angkat pangkal lidah. Saya angkat tu pangkal lidah tu. Ba. Tak jadi. Jadi bismillah tak apa comel. Tak apa cantik dia. Okey, dia ba. Baik, Ustaz, ba baris kasrah. B. Kena tarik senyuman tu. B. Dia kena seringai. Seringai lah, kena senyum. B. Tapi kalau qalqalah ni dia akan bunyi dia pada satu tempat. Okey, baik. Alright, kita terus kepada qalqalah. Okey, dah kalau ada buat nota, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi membuat nota. Okey, catatan, dan terima kasih juga yang tulis ruangan komen. Kita terus kepada sifat qalqalah. Tak muat ni. Tak muat kita nak ni. Okey, baik. Sifat yang ke-6 bagi huruf ba. Okey, yang ke-6 bagi huruf ba, qalqalah. Okey, qalqalah. Yang mana qalqalah ni ada 4 kadar ataupun 4 tahap dia. Okey, qalqalah ni ada 4 tahap ataupun 4 kadar. Kadar ataupun tahap. Baik, dia ada tahap yang mana tahap paling kuat. Okey, tahap paling maksima. Okey, tahap paling kuat yang pertama, paling kuat. Okey, paling kuat. Yang kedua, okey, yang pertama kuat.
Yang kedua, okey. Kuat. Okey. Kuat. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, lemah. Okey. Okey, baik. Yang keempat ni lemah. Okey, yang keempat ni lemah. Saya start daripada yang keempat, lemah dulu. Paling kuat, sederhana, lemah. 4 tahap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Jailullah. Tak main. Tak main. Okey, Ustazah Jailullah. Selamat petang. Baik. Qalqalah bagi huruf ba. Qalqalah bagi huruf ba. Ini untuk makhraj huruf ba dan juga sifat huruf ba sahaja. Okey, untuk ta, jim, ha, kha dan dal kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. Sebab saya nak tuan-tuan ambil manfaat ini, okey, agar setidak-tidaknya dapatlah, orang kata kalau dulu kita baca lebih kurang dalam 40% dari bacaan kita, paling-paling tidak mudah-mudahan dengan segmen sembang tajwid ini ianya dapat meningkatkan sikit pemahaman kita dari segi sudut lantunan suara, sebutan suara pada setiap huruf-huruf kita nak sebut ni. Mungkin naik sikit 50%, mungkin naik sikit 60%, begitu. Okey, dan nanti kita akan cuba usahakan untuk bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat, sebab sekarang ni tuan-tuan kita tengah kumpul dana, sebab kita nak buat cetakan buku, dan buku yang kita akan gunakan tu nanti dalam bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat kita akan postkan kepada mereka-mereka yang mengikuti bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat tu nanti, insya-Allah. Okey, doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan. Okey, saya dapat mengumpul dana tu. Adalah juga kerja-kerja sikit yang saya buat untuk saya dapatkan, saya kumpul dana tu, sebab kos percetakan harga yang paling murah saya dapat lebih kurang dalam 5,000. Tuan-tuan, 5,000, okey, untuk saya cetak buku tersebut, insya-Allah. Okey. Okey, doakan. Okey, kita pergi kepada qalqalah 6. Ni 6 ni sifat yang ke-6. Qalqalah bagi huruf ba. Sifat yang ke-6, dia ada 5 sifat yang berlawanan. Tadi kita dah bahas, ini kita bahaskan sahaja untuk 6 yang ke-6, sifat yang ke-6 iaitu qalqalah, insya-Allah. Baik, kita pergi yang lemah. Lemah ni apa tuan-tuan? Ni mudah je. Untuk huruf ba, okey, untuk huruf ba yang berbaris di atas, baris bawah, baris depan, ba, gitu. Ba. Dia tak perlu nak ba. Baik. Puan Fairuz Ashman nak ikut bengkel makhraj macam mana Ustaz? Buat masa ni kita belum buka. Okey, buat masa ni kita belum buka lagi bengkel makhraj. Bengkel makhraj sifat tu kita belum buka lagi. Okey, cuma kita buka untuk ketika ini adalah ini dia. Pemerkasaan surah Al-Fatihah PSA pada tarikh 25 November ini. Okey, ada 2 sesi. Sesi pertama iaitu 2 petang. Siapa yang free nak pergi masuk sesi petang, ambil yang 2 petang. Siapa yang rasa nak masuk sesi malam, ambil pukul 9 malam. Kita gunakan 100% sistem online Google Meet, eksklusif bersama dengan saya. Untuk pendaftaran, tu nombor kat bawah tu, 011594 5735. Kita ada juga buka di page Ustaz Ilyas Ismail juga, kita ada masukkan juga iklan ini. Okey, insya-Allah. Mana pula pergi dia? Okey, kita ada masukkan juga iklan ini, insya-Allah tuan-tuan. Okey, untuk makhraj sifat belum lagi. Okey, belum lagi. Baik, qalqalah ni apa? Okey, kita nak faham dulu qalqalah ni apa. Qalqalah ini adalah lantunan suara. Lantunan suara yang hanya ada pada 5 huruf sahaja. Okey, 5 huruf sahaja. Ba, jim, dal, qaf, ta. Okey. So, suara yang kuat, lantunan suara yang kuat, paling kuat, sederhana, lemah. Lemahnya untuk huruf ba ini apabila dia tak maulah macam gini. Okey, cuma ada ketika mana dia berbaris di atas, baris bawah, baris depan. Lompat. Okey. Ini lemah. Sebab dia tak perlu nak lantunkan suara yang kuat. Dia tak perlu nak lantunkan, tak perlu nak lantunkan suara yang kuat. Ba, bi, bu. Sekadar itu sahaja. Bismillah, a'udzu billah, begitu tuan-tuan.
Okey? Alright, cukup lemah. Settle masalah. Kita pergi pada yang sederhana tuan-tuan. Sebab tu saya start daripada bawah dulu. Kita ambil yang mudah dulu. Okey? So kita pergi pada yang sederhana tuan-tuan. Sederhana ini adalah bila mana huruf ba ini, okey, saya padam yang ini. Okey, yang sederhana ni. Control new. Kenapa tak keluar dia? Okey. Baik, control new. Dekat saya je saya sebut ni. Save. Okey. Sederhana. Yang tadi lemah. Lemah ni bila dia berbaris lah. Okey. So, yang tahap yang tadi tahap keempat, ni tahap yang ketiga, iaitu sederhana. Sederhana ni bila masa tuan-tuan? Sederhana. Sederhana ni bila masa tuan-tuan? Bila mana huruf ba berada di tengah-tengah kalimah. Okey, bila mana hurufnya itu berada di tengah-tengah kalimah. Contoh. Abdan. Nampak tak? Abdan. Gitu dia. Abdan. Okey, baik, sama-sama Puan Virus insya-Allah. Okey, so kalau berminat untuk menyertai bengkel pemangkasan Al-Fatihah, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp tim kita. Okey, di talian yang seperti mana tertera tu insya-Allah. Dalam page pun kita ada nyatakan juga. Okey, abdan. Dia berapa kilo ni tuan-tuan? Kalau kita guna istilah main kilo-kilo ni. Kalau guna istilah main kilo-kilo ni, kita gunakan istilah 1 kg. Sebab kenapa? Sebab lantunan suara itu dia tidak berat. Abdan begitu. Abdan. Dia tak berat. Berbeza pada tahap yang kedua nanti, iaitu tahap yang mana tadi saya sebutkan? Iaitu tahap yang kuat. Yang sederhana dengan kuat ni dia ada perbezaan dia. Maknanya pada peringkat sederhana, ianya huruf ba ini berada pada mana? Pada tengah-tengah kalimah. Ingat tuan-tuan, huruf ba berada pada tengah-tengah kalimah. Okey, tengah-tengah kalimah. Ni notanya. Take note benda ni. Tengah-tengah kalimah. Kalimah ni maksudnya ayat. Tuan-tuan. Okey, untuk lantunan yang sederhana. Okey, untuk lantunan yang sederhana. Memang huruf qalqalah ada 5 huruf. Tetapi untuk petang ini, kita hanya membahaskan iaitu huruf ba sahaja. Tidak masuk huruf yang lain. Sebab kita nak kenal sifat bagi setiap huruf-huruf ini. Huruf ba sifat dia apa? Huruf ta sifat dia apa? Huruf tha sifat dia apa? Tuan-tuan. Sebab itu pada hari ini kita hanya bahaskan huruf ba sahaja. Kita tak masuk huruf lain. Okey. Baik, sederhana hanya berlaku ketika mana huruf ba berada di tengah-tengah kalimah. Okey, tengah-tengah kalimah. Lantunan suaranya itu ringan. Abdan. Begitu tuan-tuan. Okey. Abdan. Alright? Boleh tuan-tuan cuba. Abdan. Ni saya bagi kalimah lah, contoh ayat. Contoh kalimah bila dia berada di tengah-tengah kalimah. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh tengok dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, dalam kalimah-kalimah yang lain yang mana huruf ba duduk kat tengah-tengah. Begitu sahaja pantulan dia. Okey, abdan. Okey, alright tuan-tuan. Settle untuk part yang sederhana. Kita pergi pula kepada part yang kuat. Yang ini kita guna istilah berapa kilo tuan-tuan? Ni saya nak bagi contoh. 1 kilo. Nak tahu 1 kilo macam mana, 2 kilo macam mana, 3 kilo macam mana? Tuan-tuan, beli gula. Ambil gula yang beratnya 1 kilo. Itulah berat dia. Kemudian tambah lagi 1 kilo. Jadikan dia 2 kilo. Kan berubah dia punya berat. Kemudian ambil lagi gula 1 kilo, tambah lagi untuk jadikan dia 3 kilo. Berat dia pula macam mana? So, ada perbezaan lantunan suara. Qalqalah ini adalah lantunan semula suara. Yang kadang-kadang orang buat dekat mana? Yang orang buat pada bisa. Tu. Ala. Yang kita katakan tawalud ni yang berekor beranak-anak tu kan, tawalud tu. Itulah dia. Maknanya qalqalah ini adalah lantunan suara. Kita bounce apa orang kata lantunan lah, bouncekan suara tu. Kita ambil bola, kita lantun kan. Gitu. Ataupun kita ambil mikrofon, kita ketuk.
kita ketuk mikrofon itu, apa yang keluar dekat speaker? Itulah. Okey. Abadan. Okey, baik tuan-tuan puan. Settle untuk yang ketiga, sederhana. Kita pergi kepada yang kuat, tuan-tuan puan. Okey, kita pergi kepada yang kuat. Alright. Yang kedua, lantunan tahap ataupun kadar kuat. Okey. Kuat. Kuat ini dia duduk dekat mana tu tuan-puan? Okey. Dia duduk pada pada hujung ayat. Hujung kalimah. Okey, dia duduk pada hujung kalimah yang dimatikan. Yang mana huruf ba ni dimatikan. Dimatikan tau, dia bukannya bersabdu tak. Okey. Dia berada di hujung, dinamakan sukun arid. Okey. Di akhir perkataan, okey, dinamakan sebagai sukun arid ataupun sukun asli. Sukun yang mendatang. Maknanya tak, yang kuat bukan. Ustazah Jairul, yang kuat kita tak masuk lagi. Yang tadi tu surah, yang ini kuat ni dinamakan kubra. Kubra. Ambil. Kubra kuat. Bak ni lantunan. Hujung kalimah yang dimatikan ini adalah okey, adalah ketika mana huruf ba ni mati disebabkan waqaf. Yang disebutkan sebagai sukun arid ataupun sukun yang asli. Contoh, okey, contoh dalam surah Al-Masad, okey, wa ma kasab, okey, wa ma kasab. Ba ni baris di ba ini baris di atas. Yang ini dikenali sebagai qalqalah kubra. Yang tadi, yang ketiga tadi itu dikenali sebagai qalqalah sughra. Duduk di tengah-tengah ayat. Abadan itu qalqalah sughra. Yang ini kubra. Sebab tu kuat. Kuat dia. Dia ada tambah satu lagi paling kuat. Baik. Wa ma kasab. Lantunan suara di sini kita gunakan istilah 2 kilo. Okey. 2 kilo. Kadarnya kuat bila mana huruf ba ini, okey, huruf ba ini duduk di akhir, di hujung ataupun akhir kalimah. Akhir kalimah yang mana huruf ba ini dimatikan. Sama ada dia sukun yang mendatang ataupun memang dia tu sukun asli. Sukun asli maksudnya memang tandanya memang huruf ba dekat belakang. Memang tandanya tanda mati atau huruf ba. Kalau sukun yang mendatang ni, sukun mendatang macam ni, huruf ba ni. Okey, ni contoh ayat yang berapa ni? Ayat yang kedua. Okey, ni ayat yang kedua. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Ini adalah sukun mendatang. Ni namanya sukun arid. Ataupun maknanya sukun yang mendatang. Iaitu sukun yang kita matikan. Dia bukan sukun asli. Kalau sukun asli memang tegang-tegang, tanda dekat atas memang tanda mati. Tapi kalau sukun mendatang adalah yang mana huruf ini berbaris di atas, tetapi kita matikan dia kerana dia berada di akhir kalimah. Begitu dia. Okey. Huruf yang berbaris tetapi dimatikan dia. Wa ma kasab. Berbeza tadi. Abdan. Dia lantun saja, lalu dia. Abdan. Kalau kubra, wa ma kasab. Gitu. Maknanya lantunan suara. Lantunan suara itu tertahan sedikit je. Wa ma kasab. Dia nak lepaskan ba tu, dia lambat sikit je. Wa ma kasab. Kalau tadi yang sekilo tadi, surah tadi, abdan. Nampak tak? Abdan kasab. Maknanya lantunan suara tu tadi, dia bukan kuat ni lantunan kasab. Begitu tak? Abdan tak, bukan lantunan kuat ni suara tu. Tetapi lontaran suara tu.
Lontaran suara itu tadi. Abdan kasab. Begitu. Maknanya lantunan lontaran suara yang kita keluarkan itu. Dia bukan kuat pada sebutan huruf ataupun kuat pada suara dia. Yang qalqalah akbar sekejap Puan Siti Rokayah. Kita bagi satu-satu. Memang saya akan masuk qalqalah akbar sebab dia ada satu lagi iaitu paling kuat. Okey. Contoh huruf pa, kita matikan dia. Pa. Dia berada dia berada di akhir kalimah, di akhir ayat dimatikan. Apa? Begitu. Ab. Aj. Ad. Gitu dia. Apa? Maknanya suara yang hendak dikeluarkan itu, suara yang hendak dipantulkan itu, okey, dia agak lambat sikit. Dia lambat sikit, dia bukan lambat banyak. Okey, dia lambat banyak. Ba yang bersabdu, ya Ustaz. Ba yang mana satu? Tak. Ini yang kedua. Yang kedua ni adalah huruf ba yang tak ada sabdu. Huruf ba ni, qalqalah kubra ni, ataupun pantulan kuat ni, huruf yang kita matikan dia. Sama ada dia mati mendatang ataupun mati yang asli. Yang ini dinamakan mati mendatang. Sebab kalau kita tengok mushaf, tengok Quran, nampak tak huruf ba ni saya baris ke atas? Ni. Huruf ba ni saya baris ke atas ni. Saya tak bariskan dia baris mati. Sebab dia memang dalam penulisan Ratham Uthmani, dalam penulisan dia berbaris di atas. Wa ma kasaba. Kemudian ayat yang ada tulis perkataan nombor 2. Ini namanya sukun yang mendatang. Iaitu sukun yang mendatang disebabkan waqaf. Waqaf ni tu waqaf ni. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Yang sabdu lain. Yang sabdu lain. Yang sabdu ni nanti yang pertama paling kuat. Sabar, buat sabar dulu. Buat satu. Okey, kita pergi kubra ni dulu. Kubra pun tak settle lagi ni. Okey, tu dia. Okey, baik. So lantunan suara berapa kilo ni? 2 kilo. Wa ma kasab. Makna lantunan suara nak keluarkan balik. Kalau kasab tak ada lantunan. Kasab 1 kilo. Kasab 2 kilo. Dia makna dari segi sudut lantunan suara, lontaran suara tu dia ada lambat sikit je daripada yang sugra tadi. Ni nak bagi faham tau, nak bagi faham. Maknanya bagaimana nak lepaskan suara tu. Suara qalqalah tu nak lepaskan dia tu. Yang kubra ni dia ada lambat sikit dia berbanding yang sugra tadi. Sugra tadi dia abdan lalu dia abdan ni sugra sebab dia berada di tengah-tengah kalimah. Okey, ni kalau huruf ba berada di tengah-tengah kalimah macam gini, okey, abdan yang tadi sebut tadi, yang ini sugra, yang ini sugra. Sugra. So lantunannya tu tadi 1 kilo je. Okey, 1 kilo je lantunan dia. Tak lebih daripada tu. Abdan. Saya kena bagi faham ni sebab tak nak terkeliru. Di antara qalqalah kubra, kekuatan qalqalah kubra, kekuatan qalqalah akbar, kekuatan qalqalah sughra, saya tak nak dia terkeliru. Saya tak nak tuan-tuan pun terkeliru agar tidak berlakunya kesilapan ataupun kecacatan di saat mana kita melantunkan huruf ba yang mati. Ini ceritanya hari ni tuan-tuan puan yang baru masuk, kita cerita pasal huruf ba je, sifat huruf ba je. Tak masuk lagi sifat huruf ta tak masuk. Tuan-tuan puan. Sebab kita nak bagi faham, kita nak bagi tuan-tuan puan kuasai. Tak dapat kuasai lebih kurang dalam 80% untuk segmen ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu kuasai lebih kurang dalam 50% pun cukuplah. Agar tidak berlaku kesilapan di saat melantunkan kekuatan atau melantunkan qalqalah. Okey, qalqalah dia ni agar tidak berlaku kesilapan. Okey. So abdan ini qalqalah sughra. Saya ulang lagi sekali. Kemudian naik sikit qalqalah kubra. Qalqalah kubra berlaku ketika mana? Okey, saya padam yang bawah ni tadi. Okey, qalqalah kubra ini berlaku ketika mana huruf ba okey, mati di akhir kalimah. Matinya huruf ba ni di akhir kalimah, bukan bersabdu ya. Sabdu saya tak masuk lagi. Matinya di akhir kalimah macam gini. Ni contoh dia tuan-puan. Wa ma kasab.
wa ma kasab. Maknanya lantunan suara itu agak lambat sikit je berbanding dengan lantunan qalqalah sughra. Ni nak pantulkan balik suara. Kasab tak ada pantulan. Kasab barulah ada pantulan. Baru berlaku pantulan. Okey? Baik tuan-tuan puan. Yang penting jangan putus suara lah. Jangan kasab. Itu dah lain. Itu dah lain. Ini untuk yang kedua ni. Kasab. Kasab. Dia nak pantulkan semula suara tu bagi qalqalah kubra. Kemudian yang tahap pertama. Ini tahap yang kedua. Sebab tu saya start daripada bawah. Tahap yang pertama dalam penonton yang dimulakan Allah, yang ini dinamakan sebagai qalqalah kubra. Tahap yang pertama paling kuat. Paling kuat dinamakan sebagai akbar. Qalqalah akbar. Okey, qalqalah akbar. Qalqalah kubra dia mati di akhir kalimah. Okey, dia mati di akhir kalimah. Matinya di situ sebabkan sukun asli. Mati yang asli dengan mati yang mendatang. Mati yang asli ni memang dia dijemput, memang dah mati, terang-terang mati. Mati yang mendatang ni sebab kita bunuh dia. Tuan-tuan. Okey, mati yang asli memang dia betul-betul mati. Memang dia betul-betul mati, tuan-tuan. Maknanya atas huruf ba tu, okey, atas huruf ba tu memang ada tanda mati, tuan-tuan. Ini memang yang dia mati betul-betul mati. Bukan kata siapa mati dulu, Do mati dulu ke Mina mati dulu, tak ada. Tetapi kalau kata ba yang kita matikan di akhir kalimah itu yang dinamakan mati mendatang, yang ini tuan-tuan puan, dia berbaris, sama ada baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, tuan-tuan puan. Ini dinamakan mati yang mendatang. Sebab kita yang matikan dia, kita yang bunuh dia, tuan-tuan puan. Sama ada kita wakaf iktirari ke, ataupun wakaf yang wakaf memang dia memang asal wakaf ke, memang ada tanda jim kecil ke, ataupun ada qaf lam ya ke, kemudian dia berbaris macam ini, maka ini adalah mati yang memang yang mati dia mendatang, kita yang matikan dia, kita yang bunuh dia, tuan-tuan puan. Okey. Ini nak bagi tahu tentang, sebab kadang-kadang orang fikir apa benda sukun yang mendatang, sukun asli ni. Sukun asli ni je ni. Ni sukun asli ni. Ada tanda mati atas dia. Ni sukun asli. Memang dia betul-betul mati. Puan. Memang dia betul-betul mati. Tetapi sukun yang mendatang ini adalah kita yang matikan dia. Dia huruf berbaris. Ba ni berbaris, tapi kita matikan dia. Matikan dia disebabkan wakaf. Okay? Matikan dia disebabkan wakaf. Sekiranya kita wasal, ba tu tak mati. Ni namanya sukun arid, ataupun sukun mendatang, tuan-tuan. Okey, boleh faham tuan-tuan istilah sukun mendatang dengan sukun asli tu. Sukun mendatang adalah kita matikan dia, kita bunuh dia. Okey. Kemudian sukun asli memang dia betul-betul mati. Dia betul-betul mati. Tetapi bagi akbar, okey, bagi akbar ini dia mati. Tetapi mati asli dah sampai ajal. Yalah ustaz, dulu tak apa benda lah sukun asli, sukun mendatang. Allahu akbar. Baik, Mak Ngah kata ada kelas sebelah. Tak apa Mak Ngah, silakan Mak Ngah, tidak menjadi masalah. Okey, mana yang rasa Mak Ngah, mana yang rasa selesa, mana yang tu silakan, tidak menjadi masalah, no problem tuan-tuan puan. Okey. Sebab macam saya ni, saya tak berapa macam, ada setengah orang tanya, Ustaz kenapa tak buat macam baca Quran ke lepas tu terang. Saya tak apa minat. Saya tak apa minat. Sebabnya tak apa minat sebab tuan-tuan orang puan dengar je bacaan saya, sampai tu ikut-ikut, lepas tu kesalahan dia tu, kesilapannya tuan-tuan puan, saya tak dengar tuan-tuan puan baca. Tuan-tuan puan main baca je. Ada orang dia boleh tiru 100%. Dengar dia boleh dapat. Ada orang dengar berkali-kali belum tentu dia boleh dapat. Okey, bab qalqalah ni. Okey, baik. Ba yang dinamakan akbar. Masih lagi huruf ba tuan-tuan puan. Masih lagi huruf ba, jangan ubah huruf lain. Ini qalqalah.
Okey, dalam bab qalqalah. Qalqalah dalam sifat qalqalah. Bukan bab qalqalah. Ni sifat yang keenam bagi huruf ba, qalqalah. Okey, qalqalah terbagi kepada 4. Akbar, akbar, kubra, sughra. Tuan-tuan, dan ada yang paling lemah sekali. Yang paling lemah sekali ada bila mana huruf tu berbaris lah, tak ada kena-mengena lah. Okey, baik. Okey, yang ini paling kuat akbar. Dia akan berlaku ketika mana? Ketika mana qalqalah itu diwakafkan dalam keadaan huruf qalqalah, dalam keadaan huruf ba ini bersabdu. Contoh dalam surah Al-Masad. Saya ambil contoh dalam surah Al-Masad. Kenapa warna merah? Okey. Wa ta ba. Okey, ba. Wa tab. Ba ni bagi atas. Lepas tu kat belakang ni ada satu ayat bertatu. Allahu Akbar. Okey, baik. Mak Ustaz dan sahabat duduk ada kelas ni. Okey, silakan. Para izzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk lambat, lain pula tak clear. Allahu Akbar. Share dulu Ustaz, tak apa. Okey, baik Mak Ros. Okey, baik Mak Ros. Mak Ros, minat yang macam Ustaz ajar ni terbaik, ikhlas hati. Nah, saya suka bagi sampai sepenuh hati saya. Tempoh macam marah pada tak marah pun, sebab kita nak bagi faham tu je. Kalau kubra, sukun atau waqaf. Ya. Okey, dia bukan sukun atau waqaf, dia sukun kerana waqaf. Sukun kerana waqaf. Kalau kubra, sukun kerana waqaf. Dia bukan sukun atau waqaf. Dia sukun kerana waqaf. Tu nak kena faham. Untuk kalau kubra ni, jangan terkeliru ni kubra dengan akbar ni. Okey. Dia sukun yang mendatang ataupun sukun asli. Tak ada sabdu. Yang ini fokusnya akbar ni tuan-tuan. Akbar dia akan ada sabdu kat atas dia. Okey. Akbar, untuk akbar ni tuan-tuan, yang dikatakan paling berat ni, yang paling kuat ni, okey, simbolnya satu saja tuan-puan. Okey, sabdu. Ni tuan-puan. Okey, tanda sabdu yang saya bulat warna merah ni. Ni. Kalau akbar ni ada sabdu. Itu ya tuan-puan. Kalau kubra, okey, sama ada dia mati asli ataupun dia mati mendatang. Ada tanda mati. Dekat atas ni saya buat ni. Ada tanda mati. Okey, sekali. Okey, kalau kata saya ulang balik. Kalau kata qalqalah kubra yang wama kasab. Okey, yang itu adalah bila mana huruf ba ini sama ada dia mati ni, itu mati asli. Mati asli ni apa? Ni ada tanda mati atas. Ni tuan-puan, ada tanda mati tu kat atas tu. Okey, sama ada dia matinya asli ataupun dia mati kerana waqaf. Ada baris tapi matinya sebab waqaf. Okey, kasab, begitu. Ini qalqalah kubra. Akbar, tandanya sabdu. Okey, sekejap saya patah balik. Okey, saya bulatkan balik. Akbar, tandanya adalah sabdu. Tuan-tuan. Okey. Tandanya sabdu. Ini untuk siapa? Untuk akbar. Dan lantunan suaranya adalah lambat daripada yang kubra tadi. Kalau kubra tadi wama kasab. Okey, itu kubra. Kalau akbar, tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu. Akbar ada tanda sabdu. Okey, akbar dia ada tanda sabdu yang mana tuan-tuan puan, pelaksanaannya adalah ketika mana huruf ba ini diwaqafkan dalam keadaan huruf ba ini bersabdu. Okey. Tutup pintu. Okey. Baik, jika tanwin Ustaz akbar juga ke? Tanwin macam mana puan Cikgu Salma? Okey, tanwin macam mana? Tanwin macam mana? Kalau tanwin dia macam ni.
Contohlah. Tu nak kena bagi contoh. Nak kena bagi contoh jika tanwin. Saya tak apa faham soalan Puan Cikgu Salma. Okey, jika tanwin Ustaz akbar juga ke? Tanwin yang macam mana? Okey. Okey, baik, alhamdulillah. Macam dah boleh faham dah. Puan Siti Rokayah. Okey, sebab qalqalah akbar, okey, lantunan bagi qalqalah akbar ini adalah berlaku ketika wakaf. Ingat tuan-tuan dan puan, qalqalah ini, okey, qalqalah ini hanya akan berlaku ketika mana? Ketika mana, okey, bagi qalqalah akbar dan juga qalqalah kubra ini hanya akan berlaku ketika mana ianya waqaf. Okey, waqaf. Okey, untuk siapa? Untuk qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar akan berlaku ketika waqaf. Okey, ketika waqaf sahaja. Tuan-tuan. Ini. Okey. Dalam keadaan dia waqaf. Tuan-tuan. Tetapi bagi qalqalah sughra dia akan berlaku ketika mana di tengah-tengah kalimah, di tengah-tengah ayat. Maksudnya contoh tadi apa tadi? Abdan tadi kan? Abdan. Dia tak boleh nak wakaf kat sini. Kalau kata nak wakaf pun dia wakaf kat mana? Dan ni abda, begitu. Abda. Bah kat sini tak boleh wakaf. Ini untuk siapa? Ini untuk surah. Surah. Tuan-tuan. Qalqalah surah hanya berlaku apabila huruf ba ini berada di tengah-tengah kalimah. Okey, jika ayat berakhir dengan ada tanda tanwin ketika waqaf. Okey, nanti saya sebutkan. Baik. Abadan. Ni sebab saya faham Puan Cikgu Salma tak apa nak faham ni. Tak apa nak faham bila mana huruf ba tu duduk kat ujung, kan, ada tanwin. Okey. Alright, baik. Okey, ini surah hanya berlaku di tengah-tengah ayat dan ketika mana dia wasal. Tapi kalau akbar, qalqalah kubra, dia hanya berlaku ketika waqaf sahaja. Puan Cikgu Salma kena bagi contoh ayat. Kena bagi satu contoh ayat. Baru saya boleh ni. Sebab kalau kata tanwin, okey, jika ayat berakhir dengan ada tanda tanwin, tanwin ni dia akan jadi mat iwad. Sama ada dia akan jadi mat iwad ataupun ba itu kita matikan saja. Contohlah watabbin gini. Kan? Watabbin. Okey. Watab kan bin dia pada bawah. Kita tetap matikan watab. Dia jadi akbar. Akbar ni kita lewatkan sikit. Lantunan suara tu kita lewatkan sikit. Okey, sebelum saya nak habiskan yang keterangan akbar ni. Ini saya nak bagi tuan-tuan dan puan. Okey. Apa ni? Hujan batu. BP hujan batu. Kasar-kasar hujan dah tak dengar Ustaz. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, so abadan bagi hukum bagi qalqalah surah dia berlaku di tengah-tengah ayat. Dia tak boleh nak berlaku ketika waqaf. Tuan-tuan, ni surah. Tapi kalau akbar dan juga kubra dia berlaku ketika waqaf. Sama ada kubra, sukun itu sukun asli ataupun sukun itu sukun mendatang. Betul puan. Tetapi akbar, okey, akbar dia memang ada satu tandanya ni. Ni, tanda sabdu ni tuan puan. Ni tanda sabdu ni, tanda macam sikat ni, macam sin ni, kepala sin. Kepala sin lebih kurang lah. Okey, dia akan berlaku ni. So, lantunan. Okey, lantunan. Lantunan, okey. Baik. Dalam surah Al-Masad tuan-tuan boleh buka surah Al-Masad, boleh semak surah Al-Masad. Okey, baik. Okey. Nanti saya sebut. Okey, saya faham. Right. Nanti saya sebut. Okey. So, lantunan bagi huruf ba yang bersabdu berlakunya qalqalah lambat. Lambat sikit. Watab. Jangan putus nafas. Jangan putus suara. Watab. Dia ada bunyi tu. Watab. Tu. Watab. Jangan watab. Itu kurang tepat. Sebab apa? Kita telah pun memutuskan apa yang sepatutnya.
Kat 2 harakat ke ustaz untuk yang akbar dah. Dia lambat dia. Watab. Dia nak lepas tu lambat. Dia tak sampai 2 harakat pun. Kalau 2 harakat watab. Tu lambat sangat. Kalau surah abdan. Kalau kubra kasab. Kalau akbar watab. Dia nak lepaskan semula tu agak lewat berbanding dengan kalau kubra tadi. Kubra kasab. Kasab. Tapi kalau akbar watab. Dia lambat. Tabbat yada abi lahabin watab. Tahan lepas, bukan tekan. Jangan. Kalau kata tekan watab, macam mana nak tekan? Dia tahan watab. Dia tahan huruf ba tu sebelum nak lepas. Ambil makhraj dia watab. Lepaskan dia ba watab. Itu dia tuan buat. Saya ulang sekali lagi untuk qalqalah akbar. Tabbat yada abi lahabin watab. Okay, alright. Kemudian pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nampak tuan-tuan? Perbezaan di antara qalqalah akbar tadi dengan qalqalah kubra. Lagi sekali saya ulang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu. Ayat ketiga sama. Ayat ketiga dalam surah Al-Masad tu sama. Sebab itu dinamakan sebagai sukun apa? Sukun arid. Sukun yang mendatang. Sayasla naran dhata lahab. Qalqalah kubra. Sungguh pun ada tanwin kat situ. Datanglah dia berbaris tanwin ke, baris 2 di hadapan ke, kan? Baris 2 di atas ke, huruf ba tu. Jika dinamakan, jika ia tidak ada sabdu di atasnya, okey, jika dia tidak ada sabdu di atasnya dan dia berada di akhir kalimah, huruf ba itu berada di akhir kalimah dan kemudian huruf ba itu diwaqafkan, ianya disebutkan sebagai sukun arid. Sukun yang mendatang, sukun yang kita matikan dia. Yang mana huruf ba tu kita matikan. Baik. Okey, saya tulis ni. Okey. Pergi pada ayat yang ketiga. Semput juga ni. Pergi ayat yang ketiga tu tuan-tuan. Okey, ambil sikit je lah. Okey. Zata lahab. Lahabin. Kemudian nab ayat yang ketiga. Zata lahabin. Contoh. Zata lahabin. Kita matikan ba. Yang inilah yang saya katakan tadi namanya sukun arid. Okey, sukun arid. Jika wasal jadi hukum idgham ma'al gunnah. Ya, sekiranya ayat ketiga tadi, ni ayat ketiga ni kita wasal. Selepasnya itu huruf waw. Wamra'atu. Wamra, tentu. Dzata lahab. Qalqalah surah. Sebabnya sebab sukun arid, sukun mendatang. Kita waqaf kat situ. Palang lagi waqaf. Tuan-tuan. Okey. Tetapi sekiranya kalau kita wasal dzata lahabin wa imra'atu, tuan-tuan, jadi tak qalqalah kat sini. Jadi tak, dia tidak akan jadi sebab kita wasal dia ini dengan huruf waw ni. Ni tanwin bertemu dengan huruf waw. Dzata lahabin. Tuan-tuan. Tapi kalau kita waqaf, berhenti. Dzata lahab. Dzata lahab. Dia lambat sikit nak lepas. Faham tak tuan-tuan? Ini yang dinamanya disebutkan sebagai qalqalah kubra.
Qalqalah kubra. Tuan-tuan. Okey, baik. Yalah, kalau kita berhentikan, kita matikan huruf kan Ustaz. Itu yang sukun mendatang ya Ustaz. Iya Puan Salim Ishak. Pandai. Alhamdulillah pandai. Nampak dah faham dah. Sebab tu tuan-tuan, sedang penonton dan bukan Allah. Tak ramai orang nak bahas, dia nak sembang tajwid semata macam ni. Tak. Tuan-tuan. Okey. Tak ramai. Okey, orang. Okey, yang betul-betul dia memang dia nak menyampaikan, dia nak sharing ke, dia nak mengajar ke apa dan sebagainya. Dia nak bahaskan benda ni sematanya, tidak. Paling-paling tidak dia baca ayat Quran, lepas tu dia terangkan, okey ni ukurnya mad jaiz, yang ini ukurnya qalqalah, yang ini ukurnya qalqalah sughra, yang ini qalqalah kubra. Tapi nak mendetailkannya itu tuan-tuan, macam saya cakap, semput tuan-tuan saya. Take air jap. Tuan-tuan. Tak bunyi qalqalah. Tak bunyi qalqalah lemah tak Ustaz? Macam mana Encik Ahmad Nazri, tak bunyi qalqalah lemah tak Ustaz? Baik. F5. Baik. Okey, baik. Alright. Okey. Kalau yang ini, Zantalahabiu, yang ini adalah paling rendah sekali lah. Yang paling rendah tadi, yang tahap keempat tu. Dia tak ada bunyi qalqalah pun. Tuan-tuan. So qalqalah yang sempurna ni ada 3 sahaja. Okey, ada 3 sahaja. Tangan saya hitam sebab saya letak alas tangan untuk daripada pad ni. Ada 3 sahaja. Okey, yang lemah kubra, agak kuat, bukan agak kuat, lemah kubra, kemudian yang keduanya kubra, kemudian yang pertamanya adalah akbar. Tuan-tuan. Level 4 level 4 dia biasa je. Zantalahabiu, tak bunyi dah qalqalah. Tak bunyi dah qalqalah sebab dia lemah. Sungguh pun huruf ba ni disifat qalqalah, dia ada sifat qalqalah. Tapi bila dia baris di bawah, sifat qalqalah tu tak sampai, tak masuk kat dia. Zantalahabiu wa imra'atu. Sebab tu sifat yang keenam, iaitu sifat qalqalah bagi huruf ba ini disebutkan sebagai sifat aridah, sifat yang mendatang. Dia datang ketika mana? Ketika di mana dia mati. Tapi bila dia berbaris datang tak qalqalah? Tak datang. Okey, zantalahabiu wa imra'atu. Begitu. Dia tak datang sifat qalqalah, dia cuma pegang pada 5 sifat yang tadi tu. 5 sifat yang telah pun kita bahaskan tadi tu. Jahrun, okey, lagi. Okey, iaitu bagi huruf ba, jahrun, syiddah, istifal, okey, kemudian idlaq, istifal, kemudian infitah, kemudian idlaq, dan kemudian yang keenam qalqalah. Itu apa? Sedang berontok dan dimulakan Allah. Begitu. Tapi bila itu saya kata, bila dia wasal Zantalahabiu wa imra'atuh, gitu. So qalqalah ada berlaku tak? Sifat keenam ada tak? Tak ada. Dia cuma ada 5 sifat tadi yang saya sebutkan. Tetapi sekiranya dia berlakunya waqaf, tengok pula waqaf tu macam mana. Sama ada waqafnya itu kerana sukun arid, kerana sukun, tak kisahlah sukun arid ke sukun asli ke, tak kisah. Yang penting dia waqaf. Tengok, sama ada di waqaf itu, waqafnya itu bersabdu ataupun waqafnya itu kerana sukun mati, tanda mati ni. Okey, yang sebutkan kalau sukun tu ni tanda mati ni. Atas ba ni tanda mati. Hilang pula dia. Atas ba ni tanda mati, tuan-tuan. Okey. Atas ba tanda mati, yang ini kategorinya adalah kategori qalqalah sughra. Tuan-tuan. Okey, ini kategori qalqalah sughra. Sekiranya bila berlaku waqaf. Tetapi sekiranya atas huruf ba ini sabdu dan berada di akhir kalimah, makanya dinamakan qalqalah akbar, dan lantunan suaranya itu agak lambat. Zatalahab, contohlah pada ayat ni, nak bagi faham. Zatalahab, begitu, lambat. Berbanding, okey, berbanding sekiranya ada tanda sukun macam ni, sukun asli ataupun sukun yang arid. Dan zatalahab, begitu. Berbanding bila mana qalqalah sughra yang berada di tengah-tengah kalimah, abdan, lalu je abdan, sebab qalqalah sughra. Dia berada di mana? Di tengah-tengah kalimah. Abdan. Sebab itu huruf qalqalah, tuan-tuan, tak kisahlah huruf qalqalah apa pun, dia duduk kat tengah-tengah kalimah, lalu je dia. Abdan, atagha, aqwa, lagi apa? Ajran, lagi apa? Lagi adqa,
lalu je. Itulah namanya qalqalah surah. Kecil. Dia tak memerlukan dia tidak memerlukan penahanan suara untuk lantunan semula, tidak. Tetapi bagi mana hukum qalqalah kubra, dia nak keluarkan suara tu dia agak lambat sikit je. Okey, zatalahab. Zatalahab. Begitu. Tapi kalau kata zatalahab, yang itu jadi qalqalah sughra. Zatalahab. Nampak tak? Dia tidak ada orang kata kelewatan sikit. Dia kena lewat sikit. Zatalahab. Begitu. Ba keluar macam mana? Hab. Tapi kalau kata sabdu, zatalahab. Tu dia. Dia ada lambat lagi. Zatalahab. Gitu tuan-tuan dan puan. Sedang menonton dan memuliakan Allah. Okey, baik. Cukup 1 jam tuan-tuan dan puan. Berpeluh ni. Berpeluh pakai kipas ni bawah ni. Kan yang menyampaikan berpeluh. Okey, apatah lagi yang mendengarnya ni, yang menerimanya ni. Jangan ada yang terlontang tengok telefon begitu, sudahlah. Allah. Tuan-tuan dan puan. Okey, sebab apa qalqalah ni ramai di kalangan kita sebenarnya, kalau tak percayalah. Kalau tak percaya, ramai di kalangan kita tak boleh nak bezakan akbar ni macam mana lantunan dia, kubra ni lantunannya macam mana, sughra ni lantunannya macam mana. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah cara saya tuan-tuan dan puan, saya pisahkan segmen tahsin ni kita nak mempercantikkan bacaan, kita nak kemaskan di bacaan kita. Okey, tapi bagi segmen tajwid ini, okey, dalam segmen tajwid memanglah orang kata belajar hukum tajwid ni fardu kifayah. Okey, tetapi bila mana kita tak, senang kata macam kita nak belajar bawa kereta tuan-tuan puan. Okey. Bila kita nak belajar bawa kereta, apa perlu kita buat? Kena dapat lesen L tu, kena belajar undang-undang, kena belajar undang-undang jalan raya dulu apa semua. Okey. Yang dengar menggelisat Ustaz katanya, Allahu Akbar. Baik. Okey. Alright, baik, alhamdulillah. Rugi siapa tak follow Ustaz. Jangan berumah di tepi pantai, kelak dipukul ombak yang kuat. Penjelasan Ustaz penuh santai, mudah difaham, mudah diingat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tak kedepit ilmu, sentiasa penjelasan supaya kami faham. Berpeluh dia ni Okey, berpeluh saya tuan-tuan puan. Sebab apa? Sebab nak berikan sedalam-dalamnya kefahaman kepada tuan-tuan puan. Memang betul kefahaman itu milik Allah. Tetapi saya sebagai orang yang menyampaikan, sebagai orang yang berkongsi akan ilmu, akan berkongsi apa yang saya share ni pada petang ni tuan-tuan puan. Saya punya style saya, kalau saya nak bagi faham tu, saya akan bagi faham sungguh-sungguh. Ini di alam maya. Di alam maya tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan bukan duduk di depan saya dalam satu kelas one off. One off. Okey, kalau one off ni tuan-tuan puan, saya akan minta sebut seorang-seorang sebut. Sebab itulah tuan-tuan puan, okey, saya sedang mengumpul dana untuk membuat percetakan buku bagi bengkel pemerkasaan makhraj dan juga sifat ni. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan doakan mudah-mudahan, sebab costing semua sekali adalah 5,000. Okey, dan jumlah yang terkumpul berjumlah 2,000. Itu adalah jumlah terkumpul daripada yuran yang dibayar oleh peserta-peserta pemakasaan suratul Fatihah. Tuan-tuan puan, duit tu memang ada tersimpan, saya tak pakai dan saya tidak guna. Saya memang dudukkan dia sikit kat tu dan diam, sebab saya akan gunakan yuran pemakasaan suratul Fatihah itu untuk saya rolling, cukupkan, dan kemudian saya buat cetakan buku pemakasaan makhraj dan juga sifat. Kerana dalam buku tu hanya ada bab makhraj dan juga sifat, diterangkan syiddah tu apa, jahrun tu apa secara ringkas tetapi mudah difahami, kemudian ada latihannya. Dan mana buku itu nanti kita akan gunakan di dalam pemerkasaan makhraj dan juga sifat. Tuan-tuan dan puan, buku tu saya akan post. Saya tak akan hantar email. Kalau saya hantar email, takut-takut ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah, takut-takut saya hantar email, Ustaz tak dapat notanya, rupa-rupanya salah email. Tu yang pertama. Kedua, tak tahu nak buka email macam mana. Jadi biarlah saya hantar by post. Yuran pun nanti, yuran tu sekali dengan buku, sekali dengan postage untuk buku tu. Dah cukup tuan-tuan puan. Kalau kata orang nak beli buku tu sahaja, nak beli buku tu semata tanpa masuk bengkel pemakasaan makhraj dan juga sifat, buku tu saya jual dengan harga RM40 siap postage. Tuan-tuan puan, saya beritahu dulu awal. Okey, dapat orang kata upah penat sikit, mengarang sana mengarang sini sampai demam-demam apa semua dan sebagainya, tak apa tuan-tuan puan. Yang penting masing-masing dapat kefahaman, dapat ilmu. Bila tuan-tuan faham tuan-tuan puan, bila tuan-tuan dan juga tuan-tuan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu faham,
apa yang saya rasa? Saya rasa gembira, saya rasa seronok. Tapi bila mana ayah-ayah, ibu-ibu kurang faham, dan bila mana baca tu kurang fasih, kurang jelas, saya jadi risau. Risaunya kerana apa? Takut-takut nanti di akhirat kelak saya akan ditanya, apakah yang telah pun engkau buat terhadap ilmu-ilmu yang engkau perolehi. Dekat situ menjadi kerisauan saya, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebab tu saya dalam proses penyampaian saya, maafkan saya sekiranya ayah-ayah, ibu-ibu dengar macam, suara ustaz ni macam marah. Tak, dia bukan marah. Tetapi dia punya semangat melontarkan vokal tu, melontarkan lontaran suara itu dengan penuh, orang kata dengan penuh semangat. Sebab niatnya tadi bukan niat nak mengajar, tapi niat ni nak berkongsi agar manfaat yang saya perolehi dapat juga diperolehi bersama ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Cukup, tuan-tuan. Ianya sudah dapat membahagiakan saya bila mana ayah-ayah, ibu-ibu dapat faham, kemudian dapat mempraktikkan dalam pembacaan. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu semua dikurniakan kefahaman, dikurniakan kefasihan, dikurniakan lidah yang lancar. Masya Allah. Okay? So yang nak ikut program Bengkel Pemakasan Fatihah, saya dah buka iklan, ada dekat page Ustaz Ilyas Ismail. Boleh tekan link WhatsApp, boleh WhatsApp di nombor yang telah pun tertera, insya-Allah. Puan Fatimah Za'ad, alhamdulillah penerangan Ustaz faham. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Berbintang kepala tadi nak kasih faham Ustaz. Masya Allah, sungguh-sungguh Ustaz jauhkan tajwid supaya anak murid faham. Amin. Okey, bagaimana jika tidak tunaikan hukum qalqalah dalam bacaan ni Ustaz? Kita cuma tunaikan hak saja tapi mustahaknya tidak. Mau Ustaz, baru masuk ni. Okey, Puan Dinasa, kejap saya bahaskan. Okey. Kalau kata kita tak sempurnakan qalqalahnya itu, dia cacat. Dia jadi cacat. Dia jadi cacat lah. Okey. Kalau kata contoh kita tak sempurnakan hukum qalqalah tu kan, dia jadi cacat. Dia jadi cacat, dia jadi tak sempurna, jadi tak molek. Dari segi sudut kefasihan tu tak cantik lah, senang kata. Zatalahab. Ada yang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Okey, lantunan qalqalah ini bila mana orang yang buta, dia buta penglihatan tapi dia boleh dengar. Zatalahab, dia tahu dekat situ huruf ba. Qul huwallahu ahad, dia tahu dekat situ huruf dal. Gitu. Jadi kesempurnaan qalqalah tu. Kesempurnaan qalqalah tu. Kesempurnaan qalqalah itu adalah untuk mengemaskan, untuk mempercantikkan, untuk melangsaikan akan dia punya hak mustahak dia. Dia punya mustahak dia qalqalah ni. Okey, tetapi sekiranya kita tidak tunaikan, okey, memang dia tidak merubah kepada makna. Tetapi dari segi sudut kefasihan itu tidak cantik, dia akan jadi cacat. Bila mana cacat, jadi maknanya bacaan Quran kita tu pun cacat. Begitu. Kalau sengaja meninggalkan berdosa. Sebab kita contoh, kita tahu, kemudian kita tinggalkan. Zatalahab, sebab kita tahu, tak mengubah makna pun. Zatalahab, kita berdosa. Tidak, sebab kita orang yang dah tahu. Melainkan orang yang tak tahu, tak apa. Dimaafkan, tak tahu. Kemudian dia belajar, kemudian dia beramal dengannya. Itu dapatlah pahala lebih. Okay, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seronok kongsi. Ustaz, pencerahannya mantap. Cuma saya nak sebut tu payah sangat. Dia jangan sayang-sayang. Qalqalah ni jangan sayang-sayang. Dan abdan, ini qalqalah sughra. Zatalahab, ini qalqalah kubra. Dan zatalahab, itu qalqalah akbar. Sabdu akbar mati kerana waqaf, sukun asli apa sukun arid. Kubra. Okey, kemudian sughra abdan. Dia lantunkan saja. Abad, jangan tahan, jangan kontrol ba tu bila mana tu jangan kontrol. Ini kita kontrol. Ab tak bunyi. Abadan, abadan. Gitu. Itu kalau surah lah. Okey, baik. Nanti tengok ulangan. Baik. Cahaya lemak duduk. Alhamdulillah tuan-tuan. Khabar program Ustaz duk lama sangat. Insya-Allah. Allahu akbar. Amin amin amin. Yuran buku berapa? Kalau kata yuran tu 100, siap dengan buku sekali. Sebab kita postage sekali. Itu nanti dalam bengkel pemakasan Makhrat. Yuran dengan buku, yuran tu RM100, siap dapat buku, siap kita hantar sekali depan pintu rumah. Tunggu je postman sampai ke rumah nanti, insya-Allah.
Okey, baik, sama-sama. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Terima kasih Ayah Cu Salim atas doanya. Puan Zainab Mahmud, terima kasih. Mak Ros, terima kasih. Okey, baik. Mak Ros kata nak buku tu. Nanti dulu. Bajet tak ada. Jujur cakap, saya tak suka simpan-simpan. Jujur cakap bajet tak ada nanti. Mak Ros, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Baik, sama-sama Puan Azura Wahab. Okey, insyaAllah atas perkongsian ilmu insyaAllah pada petang ini. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Kami dah menghadap faham cara Ustaz dengan keikhlasan. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya nak beli buku Ustaz. Ya, insyaAllah. Puan Cikgu Salma, insyaAllah. MasyaAllah, tabarakallah Ustaz. Okey, penerangan Ustaz sangat jelas, mudah faham untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Okey, saya nak tengok ni. Marah sayang tu. Tak, dia bukan marah. Dia geram. Okey, dia bukan marah tapi dia geram. Join. Okey, join. Okey, baik Ayah Cu. Guru bahasa Inggeris saya juga. Saya seorang guru bahasa Inggeris saya ni. Okey, baik. Mana yang baru masuk bersama dengan saya, terima kasih. Okey. Bila mana tuan-tuan puan yang baru masuk, baru join saya, live saya ni, saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan puan. Terima kasih kerana sudi bersama teman berteman kita. Santai tapi sampai. InsyaAllah. Baik, dari jauh Ustaz telah mencerminkan keikhlasan. InsyaAllah tuan-tuan puan. Bicara yang mantap. Setuju. Ustaz tak kisah pun berapa yang menonton. InsyaAllah. Okey. Saya tak kisah pun berapa yang menonton ya tuan-tuan puan. Okey, saya tak kisah. Walaupun hatta kalau tak ada orang menonton pun tuan-tuan puan. Walau kata tak ada orang menonton pun, saya akan buat. Saya buat. Dan sebab saya yakin orang akan tengok nanti. Bila dah habis live nanti orang akan tengok. Okey. So insya-Allah kalau rasa nak tu, tengok lagi sekali. Insya-Allah. Okey, kalau tak faham mohon bertanya, dan kita ada grup Telegram. Mohon tanya dalam grup Telegram. Join grup Telegram, tanyalah dalam grup Telegram tu. Insya-Allah saya akan ada di situ dan saya akan menjelaskan. Okey, sama ada biasa ni saya akan hantar voice. Saya jarang tulis sebab tulis ni takut tersalah tafsiran. So saya hantar voice lah. Okey, saya hantar rakaman buku. Okey, Puan Mami Ibrahim juga nak buku. Sabar. Benda tak ada dalam mata lagi. Macam mana nak bagi? Macam mana nak dijual? Macam mana nak buka bengkel? Sebab saya tak nak kumpul. Sebab ada orang suggest. Ada orang PM saya, admin saya cakap, Ustaz, ada orang PM dia kata Ustaz, apa kata Ustaz buka apa? Ustaz buka dulu pre-order katanya. Makna Ustaz buka pre-order beserta dengan yuran apa semua itu ini. Jadi dapat ni kita buat dulu Ustaz apa semua. Saya cakap tuan-tuan puan, saya sebenarnya tak nak macam gitu. Sebab saya kalau boleh nak nampakkan buku tu, contohlah buku dah ada depan mata, barulah saya cakap dengan admin saya kata okey, buat satu poster yang ringkas, simple. Okey, bagi tahu pemerkasaan makhraj dan juga sifat pada sekian tarikh gini-gini ni. Okey, tarikh tutup pendaftaran gini-gini, okey, sila berhubung, dah cukup. Mana benda dah ada depan mata. So next week siapa yang buat pembayaran kita akan hantar dulu. Ataupun kalau orang kata Ustaz pembayaran lambat sikit Ustaz, tak apa, kita dulukan dulu. Kita hantar dulu by post, tak ada masalah. Duit datang kemudian tak apa tuan-tuan. Yang penting buku tu setiap orang tu dah bayar kan. Kita hantar dulu buku. Jadi sebelum nak mula bengkel masing-masing boleh mentelaah dulu. Macam tu. Sebab saya macam tu tuan-tuan. Saya tak nak benda tak ada depan mata. Benda yang saya nak hantar, benda yang saya nak gunakan tak ada depan mata. Tiba-tiba kita ambil duit orang dulu. Oh tuan-tuan puan, saya minta maaf sangat-sangat. Itu bukan saya. Kalau tak masuk bengkel nak beli buku tu boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah kalau kata sekadar nak beli buku tu. Okey, sebab kita akan gunakan juga buku tu nanti untuk makhraj sifat. Jadi orang kata itu sebagai rujukan. Buku tu sekadar makhraj dan juga sifat sahaja. Tak ada cerita bab nun mati, tak ada cerita bab mim mati, tak ada cerita pasal mat arif sukun, mat badal, mat sentul, mat iwat, mat abu, mat hasan, mat sabu, tak ada cerita pun cerita buat kat situ. Hanya sekadar cerita bab makhraj dan juga sifat semata-mata. Tuan-tuan, itu sahaja. Okey, ada yang kata buka pre-order dia PM. Saya tak boleh tuan-tuan. Saya tak pandai nak ambil dua orang dulu. Lepas tu tak. Minta maaf sangat-sangat saya tak pandai. Saya tak pandai. So tak apalah, saya akan usaha di atas kaki saya. Okey. Saya akan usaha di atas kaki saya. Okey, apa jualah tuan-tuan puan, apa yang saya rasa boleh jadikan dia tu sebagai orang kata boleh jadi modal ke apa ke, saya akan gunakan dan saya akan usaha tuan-tuan puan. Okey, yang mana nak buat sumbangan silakan, tidak menjadi masalah. Berapa sekalipun amount tidak menjadi masalah tuan-tuan puan. Kat situ nombor akaun kita tak ada macam ada satu kertas page ke apa, tak ada. Kat situlah nombor akaun saya sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni tu tuan-tuan puan. Okey. Okey, so itu saja tuan-tuan, dan asar kejap lagi 1 jam setengah. Kau patutnya tadi 1 jam, janji konon-konon 1 jam. tersebut. Okey, Allahu Akbar, tersebut pula dia.
Baca qalqalah tu sedap bunyinya ustaz. Saya suka yang akbar bersabdu sebab berhenti sekejap cantik bunyinya. Baik, Allahu akbar. Baik, pertolongan Allah mungkin tidak terlalu cepat dan juga tidak pula terlalu lambat, tetapi ia datang pada masa yang tepat insya-Allah. Yang penting sabar. Puan Siti Azana, terima kasih. Sungguh-sungguh kau memang sedia tidak mengurang, jangan putus asa, pasti Allah akan tunaikan. Okey, insya-Allah Puan Bondetun, insya-Allah. Segala mat keluar kan. Okey, tak ada kena-mengena tuan-tuan. Tak ada kena-mengena sama ada yang hidup atau yang sudah meninggal dulu. Tak ada kena-mengena. Tu nak bagi tahu je lah. Nak bagi tahu bahawa buku yang saya hasilkan itu menceritakan tentang bab makhraj dan juga sifat. Jangan terkejut pula. Harga RM40. Kan? Harga RM40. Tapi tak ada cerita pun. Tapi insya-Allah tuan-tuan. Okay. Tengoklah. Itu anggaran harga sebenarnya. Anggaran harga RM40 siap dengan postage. Itu anggaran harga. Nanti kita tengoklah macam mana. Misalnya ada kita akan kurangkan ke macam mana ke. Okey, sebab saya pun tengah cari pusat-pusat percetakan yang lain ni. Tengah cari juga pusat-pusat percetakan yang lain kot boleh dapat lagi murah kan. Insya-Allah, mudah-mudahan ada yang nak nolong, ada yang nak bantu insya-Allah. Sebab apa yang kita nak buat ni adalah untuk sama-sama kita sebarkan manfaat ini agar lebih ramai lagi beroleh manfaat. So itu saja daripada saya tuan-tuan untuk petang ini. Okey, so apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan pada petang ini tuan-puan, saya halalkan segala-galanya dunia dan juga akhirat. Ambil, pegang, beramal, sebar tuan-puan. Okey, untuk segala perkongsian pada petang ini berkaitan dengan sifat-sifat huruf ba, sifat-sifat huruf ba. Okey, yang saya kongsikan pada petang ini kepada tuan-tuan puan sidang penonton yang dimulakan Allah, saya halalkan segala-galanya dunia dan juga akhirat. Ambil, pegang, beramal, sampaikan tuan-tuan. Okey, ambil, pegang, beramal, sampaikan. Tak mampu nak sampaikan ke orang lain, sampaikanlah dalam ahli keluarga kita tuan-tuan, pun sudah memadai, pun cukup. Insya-Allah. Kat keluar kos photostat 5 sen untuk satu live ustaz. Kalau lebih murah lagi, kalau lebih lagi murah. Ya. Sebab saya buat dia lebih kurang dia akan jadi macam gini lah. Dengan kertas kilatnya. Lebih kurang macam ni. Dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi satu buku yang dia punya tepi ni kita bukan pakai binding yang roller tu tak. Dia akan jadi macam sebuah buku. Dia complete binding lah. Maknanya dia akan jadi buku. Dia lebih kurang dalam 55 muka surat. Dengan depan ni kertas licin, jadi kalau kena air pun tak orang kata apa, tak basah lah. Dia jadi macam ni lah, macam ni lah. Kertas licin. Okey, kertas dalam pun kertas yang ni. Sebab saya nak buat yang proper agar ini tahan lama lah. Sebab lepas ni saya sekarang ni tengah buat ni. Sambil walaupun benda ni tak jalan, tapi saya tengah buat penulisan untuk hukum nun sakinah dan juga mim sakinah. Hukum nun sakinah dan juga mim sakinah tengah jalan ni. Sambil-sambil tu tengah nulis. Lepas tu habis nanti nun sakinah mim sakinah ni nanti sambung pula dalam penulisan yang lain. So dia ada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Dia ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu tuan-tuan. Jadi senang. Kalau kata nak makhraj dengan sifat, ni. Nak hukum nun sakinah mim sakinah, ni buku je gitu. Kalau buku tebal macam ni, nak menjelak satu-satu kan lambat. Jadi gitu. Okay, so kita buat proper. Sebab tu costing dia mahal. Memang saya tak nafikan lah. Sebab dia kata, sebab ustaz dia kata awak nak yang proper, so memang costing dia agak mahal lah dia kata. Bukan kita macam pergi kedai photostat lepas tu binding dok. Yang itu alamat ni tak tahan lama lah. Yang ni orang kata kalau nak letak dekat rak buku tu tak segan. Sebab apa? Dia cantik. Okey, saya buat dia cantik supaya dia kemas apa dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakanlah. Usaha niat murni saya ni untuk membantu lebih ramai orang di luar sana insya-Allah. Bukan sebab niat saya nak collect duit, tak. Sebab kalau saya nak collect duit tuan-tuan, saya tak buat banyak-banyak. Bukan tak buat banyak-banyak, maknanya untuk bengkel makhraj sifat tu saya just buka aje, dia bukan jadi bengkel, dia seminar. Jadi saya tak nak. Saya bukan saya jenis orang macam tu. Siapa yang dah ikut PSA pemurakasaan surah Al-Fatihah, dia tahu macam mana saya punya cara. Sebab saya akan santuni seorang demi seorang. Tak ada siapa pun yang terlepas. Nak pergi beli air, pergi dulu. Tapi duduk balik kena baca. Yang dah ngikut PSA dia tahulah macam mana saya punya usaha saya menyantuni setiap orang. Okey, so itu saja tuan-tuan. Okey, sebelum saya mengakhiri pertemuan saya pada petang ini, saya menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat kekhilafan, kekurangan ataupun bicara saya, kata-kata saya mengguris hati tuan-tuan. Okey, yang saya tak sedar. Okey, yang saya tak sedar mengguris hati tuan-tuan dengan kata-kata saya tadi. Okey,
tidak ada tak ada orang kata istilah macam apa ke, saya mohon maaf tu tuan-tuan, mohon maaf sekali lagi, berjuta-juta, beribu-ribu, ribuan kemaafan di atas kekhilafan, di atas terkasar bahasa saya tadi yang menyebabkan tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu tergurus hati dengan apa yang saya katakan. Kerana segala yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang lalai, yang alpa, yang sering melakukan kekhilafan itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. So saya mohon maaf, tersangat-sangat mohon maaf. So insya-Allah tuan-tuan sedang penonton yang dimuliakan Allah, untuk kitab makhraj sifat tu, saya macam gini kan, dia macam gini kan, dia ada color kan, muka depan dia ada color kan, kulit dia ada color kan. Saya tak letak color, saya letakkan warna putih saja. Dia kilat tapi dia berwarna putih, melambangkan kesucian, melambangkan keikhlasan. Tu dia tuan-tuan. Sebab saya mula fikir macam nak letak color, macam tak best lah, letak warna putih dengan tone perkataan ni cantik pula yang ini. Saya kata saya suka warna putih. Sebenarnya saya suka warna putih. Saya suka kulit yang berwarna putih macam tu. Macam ni kan dia ada color-color, so saya letakkan warna putih. Nantilah tuan-tuan, benda tak nampak lagi, kalau dah nampak nanti boleh cerita. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan, so itu saja. Alright. So diharapkan kita semua beroleh keberkatan, beroleh keredaan di atas apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefasihan, untuk kita sama-sama baca Al-Quran dengan baik, untuk sama-sama kita memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan, daripada melakukan kesilapan di saat kita membaca kalam Allah ini. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita dengan Al-Quran, Allah rahmati kehidupan kita dengan Al-Quran, dan Allah memakaikan kita dengan pakaian permata Al-Quran di akhirat kelak, insya-Allah. Tiada apa yang menggurus hati pun Ustaz nak mengajar pun dah nikmat, amin ya rabbal alamin. So daripada itu sahaja daripada saya tuan-tuan, agak kelirahan. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam masa dalam waktu. Dan malam ini malam ini tak ada segmen Al-Muq, tetapi saya akan bawakan secara live. Saya akan bawakan satu live, secara live talaki taranum saya bersama dengan Ustazah Hajjah Rahmas pada malam ini, yang mana kami akan menggunakan Google Meet juga. Tak dapat nak pergi rumah dia, jadi kita menggunakan teknologi Google Meet ini. So saya akan bertalaki dengan beliau, talaki taranum pada malam ini menggunakan aplikasi Google Meet, dan akan disiarkan secara langsung di page Ustaz Ilyas Ismail. So stay tune, sekitar jam 9 malam nanti kami akan bersama. Saya akan bersama dengan Ustazah Hajjah Rahmas talaki taranum untuk sama-sama mengambil manfaat bersama, insya-Allah. Itu saja pemakluman saya sebelum saya mengakhiri pertemuan saya pada petang ini. So itu saja. So kita tangguhkan pertemuan kita, tuan-tuan sedang penonton yang dimuliakan Allah, pada petang ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Dan selamat petang, salam ceria, salam hormat, salam takzim daripada saya, sesi keluarga untuk anda, sesi keluarga, dan anda adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Jumpa nanti malam.